ke-7 iaitu respirasi sel. Respirasi sel. Dalam bab ini dia ada 3 subtajuk, iaitu 7.1 penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Yang kedua, respirasi aerob. Yang ketiga, fermentasi. So dalam subtopik 7.1 penghasilan tenaga melalui respirasi sel, ada 3 subtopik lagi lah di dalam dia. Yang pertama ialah mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme, iaitu selepas kamu menonton video ini, kamu boleh mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Kenapa tenaga diperlukan semasa kita menjalankan proses metabolisme? Yang kedua, kamu sepatutnya boleh mengenal pasti substrat utama dalam penghasilan tenaga. Apakah substrat utama semasa kita mau menghasilkan tenaga? Dan kamu sepatutnya boleh senaraikan jenis respirasi sel, iaitu kita akan bincangkan tentang respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Apakah itu respirasi sel? Respirasi sel. So sebelum cikgu masuk kepada respirasi sel, kita perlu refresh back tentang bab 5. Kita ada belajar 2 jenis tindak balas metabolisme, iaitu satu ialah anabolisme, di mana anabolisme ini adalah proses yang menggunakan tenaga. Seperti membentukkan protein, dan sebagainya. Satu lagi tindak balas ialah tindak balas katabolisme. Katabolisme ini dia membebaskan haba, proses yang membebaskan haba. So respirasi sel ni pula ialah proses pengoksidaan molekul organik untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan semasa menjalankan metabolisme. So apakah kepentingan? Kenapa sel kita perlu jalankan respirasi? Respirasi. So penggunaan tenaga sangat penting untuk sintesis, untuk membina, menghasilkan lipid, protein, hormon dan enzim. Dan ia juga penting untuk penyerapan makanan tercerna melalui pengangkutan aktif yang berlaku. Pembahagian sel pun memerlukan tenaga juga. Selain daripada itu, pengecutan otot untuk membolehkan pergerakan di sini pun memerlukan tenaga dalam bentuk ATP. Penggunaan tenaga penting dalam pengekalan suhu badan pada suhu yang optimum untuk manusia, iaitu 37 darjah Celsius. Seterusnya kita kenal pasti apakah substrat utama semasa menghasilkan tenaga. Substrat utama bagi respirasi sel berlaku adalah glukosa. So kamu perlu ingat, substrat utama dalam penghasilan tenaga ialah glukosa. Tenaga kimia dalam glukosa ni dibebaskan untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh sel kita. So penghasilan tenaga ini berlaku both in humans and plants, untuk manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Manusia dan haiwan dia mendapat glukosa daripada makanan setiap hari jadi ada makanan, ada tenaga, ada makanan, ada tenaga. Tumbuhan pula dia boleh menghasilkan glukosa seperti yang kita tahu melalui satu proses yang dinamakan sebagai proses fotosintesis. Ini adalah satu gambar yang menunjukkan hubungan antara glukosa dengan tenaga yang dihasilkan. Dan mitokondrion dia boleh adalah tapak untuk menghasilkan tenaga. Kloroplas pula adalah tapak untuk menghasilkan glukosa, di mana glukosa merupakan substrat utama dalam penghasilan tenaga. Ini mitokondria ada di manusia dan haiwan saja. Kloroplas ada pada tumbuhan. Tumbuhan menjalankan fotosintesis menghasilkan glukosa, di mana dia menjadi makanan kepada haiwan dan manusia. Dan haiwan manusia boleh tukarkan glukosa yang didapati
di dalam mitokondria untuk menjadi tenaga karbon dioksida dan juga air. Seterusnya kamu perlu senaraikan jenis respirasi sel. So jenis respirasi sel ini ada 3. Respirasi aerob berlaku dalam kehadiran oksigen, dan respirasi aerob ini dia merupakan satu respirasi yang penguraian glukosa yang lengkap. Respirasi anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen ataupun dalam keadaan yang kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ataupun langsung tiada oksigen pun dia akan berlaku anaerob. Fermentasi. Respirasi sel yang ketiga ialah fermentasi. Fermentasi dia merupakan satu laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Actually kita boleh cakap respirasi sel ada 2 jenis, aerob, anaerob, dan fermentasi adalah satu laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel yang. So dalam fermentasi, proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap. Sebab fermentasi ini dia merupakan proses penguraian glukosa sama ada dalam keadaan yang kekurangan oksigen ataupun langsung tidak ada oksigen. So ini dia sampai di sini. Cikgu perlu ingatkan kamu bahawa praktis formatif 7.1 ni ada 4 soalan kamu perlu jawab, boleh mencari jawapan. Dan cuba untuk menjawab dalam buku latihan kamu. Nombor 1, berikan 5 contoh. 5 contoh cikgu ada sebut pada awal video ini. Apakah keperluan tenaga? Kenapa tenaga diperlukan? So nyatakan substrat utama. Substrat utama ialah mula dengan G, kamu tahu. So 3, nyatakan maksud respirasi sel dan jenis-jenis respirasi sel. Baru saja kita bincang tadi. So nombor 4 merupakan soalan kebat, HOTS. Terangkan cara manusia, haiwan dan tumbuhan memperoleh glukosa untuk menghasilkan tenaga. So ini latihan praktis formatif 7.1 ada di muka surat 114. Boleh rujuk di sana. So itu saja untuk 7.1. So subtopik yang seterusnya ialah 7.2 respirasi aerob. Respirasi aerob. Di bawah respirasi aerob, kamu perlu ada satu kriteria kejayaan. Kamu perlu faham bahawa kamu mesti mencapai 3 ini baru kamu boleh dikatakan telah memahami subtopik 7.2. Ada 3 subtopik yang lagi. 7.21 kamu perlu bagi konsep penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel. Kamu perlu juga tahu dan boleh menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel. Kamu perlu menjalankan satu eksperimen untuk kaji proses respirasi aerob juga. So disebabkan kita tidak menjalankan eksperimen sekarang, tidak dapat. So eksperimen ini cikgu akan bincangkan dengan kamulah. Bincangkan eksperimen ini. Nanti bila balik ke sekolah baru kita ada chance untuk menjalankan eksperimen. So 7.2, konsep penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel berlaku. So respirasi aerob yang merupakan satu proses penguraian glukosa seperti yang kita bincangkan pada subtopik 7.1. Dia berlaku dalam kehadiran oksigen. Dalam kehadiran oksigen, di mana oksigen ini penting diperlukan untuk mengoksidakan glukosa dan menghasilkan karbon dioksida serta air dan juga tenaga dihasilkan. Sini glukosa dalam keadaan yang ada oksigen, dia boleh ditukarkan kepada karbon dioksida, air dan tenaga dihasilkan 34 ATP di sini.
So, menghasilkan tenaga kimia. Ini merupakan satu gambar yang menunjukkan secara ringkas macam mana berlaku dalam mitokondria, berlaku respirasi aerob dalam sel. Dalam sel ini adalah ringkasan. Pertama sekali, proses pertama adalah glikolisis berlaku. Okay. Glikolisis berlaku. Glikolisis maksud dia apa? Maksud dia ialah penguraian glukosa oleh enzim. Okay. Penguraian glukosa oleh enzim. Ini berlaku di dalam sitoplasma. Okay. Berlaku di dalam sitoplasma, di mana glukosa akan diuraikan, dipecahkan menjadi piruvat. Okay. Piruvat. So, piruvat seterusnya akan menjalankan pengoksidaan piruvat, digunakan dalam pengoksidaan piruvat dan menghasilkan karbon dioksida, air serta tenaga dihasilkan dalam bentuk ATP. Bahagian pengoksidaan piruvat ini adalah berlaku di dalam mitokondrion. Mitokondrion untuk menghasilkan ATP. So, ini adalah proses respirasi aerob. Yang ringkasan cikgu dapatkan persamaan proses respirasi aerob ini dalam buku teks kamu. Inilah persamaan perkataan yang kamu perlu tahu pada akhir pembelajaran subtopik 7.2. So, pertama sekali molekul ATP terhasil. ATP ini terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambahkan kepada adenosina difosfat. Ini adalah adenosina difosfat. Difosfat. Molekul ATP ini mempunyai ikatan fosfat yang lemah. So, apabila ikatan fosfat terbebas diputuskan. Apabila ikatan fosfat itu diputuskan, tenaga terbebas akan dibekalkan. Tenaga ini digunakan untuk sel, untuk sel menjalankan aktiviti harian kita. So, apabila tenaga telah dibebaskan, fosfat akan terurai, terputus daripada adenosina difosfat tadi, ADP. So, proses keseluruhan pengoksidaan glukosa yang berlaku dalam sitoplasma dan juga mitokondria diringkaskan seperti berikut. Glukosa dia menjalankan glikolisis tadi kan. Bahagian sini berlaku di dalam sitoplasma dan menghasilkan piruvat. Dengan kehadiran oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air serta tenaga sebanyak 2,898 kilojoule. Kilojoule. So, ini adalah jumlah tenaga yang dihasilkan oleh glukosa. Seterusnya kamu akan nampak aktiviti 7.1 iaitu eksperimen yang sepatut kita jalankan untuk mengkaji respirasi aerob. Aerob. So, pernyataan masalah dia, so dalam eksperimen ini tujuan kita menjalankan eksperimen adalah untuk mengkaji adakah organisma hidup menjalankan respirasi aerob. Adakah organisma hidup menjalankan respirasi aerob? Hipotesis dia, satu pernyataan ramalan sebelum menjalankan eksperimen iaitu organisma hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi aerob jalankan. Boleh ubah di sini, kita akan perlukan organisma hidup kan untuk menunjukkan bahawa dia betul-betul menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Untuk menepati hipotesis kita perlu kehadiran organisma hidup. Maksudnya sekurang-kurangnya perlu ada dua set radas. Yang susunan radas tu ada dalam buku teks. Dalam buku teks muka surat 116 kamu boleh rujuk baca dia. Ada dua set di mana satu set ada
organisma hidup dan satu lagi tanpa organisma hidup. Ada dua tabung didih A dan tabung didih B. So bergerak balas, apa yang perlu diukur pada akhir eksperimen ini? Kita mengukur peningkatan aras cecair yang berwarna. Yang dimalarkan ialah aras awalnya. Pastikan kedua-dua tabung didih A dan B mempunyai aras awal cecair berwarna itu yang sama. So bahan kita perlukan air cecair berwarna, kapur soda, organisma hidup iaitu lipas dan juga jeli petroleum. So kamu perlu ingat jeli petroleum ini perlu disapukan pada semua sambungan supaya radas adalah kedap udara. Memastikan tidak ada udara masuk ke dalam tabung didih tersebut. So, radas yang diperlukan, kita perlukan dua tabung didih yang berlabel A dan B. A diisi dengan organisma hidup, B tidak. Clip screw ini adalah untuk pegang tiub getah. Kasa dawai untuk tempat meletak organisma hidup tersebutlah tanpa dia jatuh ke dalam kapur soda. So bikar 250 ml. Bikar ini adalah untuk mengisi air cecair berwarna supaya kita boleh nampaklah ada kenaikan ataupun tidak. Tiub kapilari digunakan untuk menentukanlah aras cecair berwarna. Pembaris untuk ukur pun boleh ubah bergerak balas iaitu peningkatan aras, tiub getah dan juga kukus air. So ini adalah susunan dia. Susunan radas dikenali sebagai respirometer. Kamu perlu ingat susunan radas ini dikenali sebagai respirometer. Digunakan untuk mengukur kadar respirasi suatu organisma dengan menganggar kadar penggunaan oksigennya. So ini adalah prosedur, kamu boleh baca sendiri. Sediakan dua tabung uji. Isikan kapur soda. Jadi kenapa perlu ada kapur soda? Kamu fikir dulu kenapa kapur soda? Apakah fungsi dia? Kenapa dua tabung didih perlu disediakan? A dan B. Jadi yang tiada organisma hidup itu untuk apa? Kamu boleh fikirkan dulu. Letak seekor lipas di kasa dawai. So sapu semua sambungan dengan jeli petroleum. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk mengelakkan udara masuk ke dalam tabung didih tersebut. Tutup clip screw dan tandahkan aras awal. Aras awal jangan lupa tanda supaya kamu boleh ukur dengan pembaris berapa peningkatan dia. Biarkan susunan radas selama 1 jam. Itu pun terpulang kepada keaktifan itu organisma hidup kamu. Kalau dia laju, dia bernafas dengan laju, respirasi dia berjalan dengan cepat. Mungkin kurang daripada 1 jam. Ukur dan rekod aras akhir. Catat pemerhatian dalam jadual yang disediakan. So ini dia keputusan. Cikgu akan bagi kamu keputusan yang dicadangkan. So perbincangan, apakah tujuan penyediaan tabung uji B? Apakah fungsi kapur soda? Adakah berlaku sebarang perubahan kepada aras cecair berwarna dalam tiub kapilari A? Terangkan jawapan anda. So tabung didih A, aras awal adalah sama sebab ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Pastikan dia sama aras awal. Aras akhir A ada organisma hidup, maka aras akhir dia adalah 5. Perbezaan aras adalah 2 cm. B, aras akhir tetap sama sebab tiada perubahan di mana tidak ada organisma hidup yang menggunakan oksigen dalam tabung didih tersebut. Jadi perbezaan aras adalah kosong. Kenapa perlu sediakan satu tabung uji B yang tidak ada organisma hidup di dalamnya? Tabung uji B ini disediakan sebagai set kawalan, supaya kita boleh tahulah kalau tidak ada organisma hidup apa yang terjadi. Kapur soda digunakan untuk serap karbon dioksida yang dibebaskan semasa respirasi berlaku.
So, ketinggian aras cecair berwarna di dalam tabung didik A yang mengandungi organisma hidup akan meningkat selepas 1 jam, meningkat sebanyak 2 cm. So, di sini disebabkan oleh organisma hidup iaitu lipas, dia berrespirasi. Semasa respirasi, oksigen digunakan dan juga karbon dioksida akan dibebaskan. Okay, semasa karbon dioksida dibebaskan, dia akan terus diserap oleh kapur soda. Maksudnya dia tidak mengambil ruang yang ada dalam tabung didih itu. Ini menyebabkan tekanan udara di dalam tabung didih itu berkurang. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar tolak cecair berwarna naik ke dalam tiub kapilari. Ini yang kita bincangkan tadi. Apabila dia respirasi, dia akan membebaskan CO2. CO2 diserap oleh soda, kapur soda. So, bila dia diserap, maka tekanan di sini menjadi, tekanan dalam tabung didih menjadi rendah. Tekanan yang lebih kuat dari sini. Sini rendah. Tekanan rendah. Sini tekanan dia tinggi, tekanan atmosfera tinggi. Dia akan tolak cecair untuk masuk ke dalam tiub kapilari dan aras cecair ini akan menaik. Bergantung kepada kadar respirasi lipas tersebut. Kesimpulan bagi eksperimen ini adalah aras ketinggian cecair berwarna meningkat kerana organisma hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi aerob berlaku. So, itu sahaja untuk subtopik 7.2. Jangan lupa untuk menjawab praktis formatif 7.2 dalam buku latihan kamu ya. Ada 4 soalan. Nombor 1, nyatakan maksud respirasi aerob. Sudah kita bincangkan. Ada juga jawapannya dalam buku teks. Canangkan substrat lain selain daripada glukosa yang boleh digunakan oleh sel untuk respirasi sel. Ini kita telah belajar dalam bab yang sebelum ini. Kamu boleh fikirkan ya. Nombor 3, nyatakan persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Ini adalah merupakan salah satu kriteria kejayaan yang kamu perlu capai dalam 7.2, iaitu nyatakan persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Tadi ada satu kesimpulan persamaan perkataan itu, sila nyatakan dalam latihan ini. Nombor 4, huraikan proses-proses yang berlaku dalam respirasi aerob untuk menghasilkan tenaga. Itu saja untuk praktis formatif 7.2. Sila jawab. Sekian, terima kasih.